Salam Ramadan saudara, bulan mulia kembali lagi. Kali ini Ramadan terasa cukup berbeza sekali. Tiada pelitup di muka, jalan-jalan raya juga tiada sekatan. Pintu-pintu masjid juga terbuka lebih luas dan bazar Ramadan juga kembali lebih besar. Dan saudara, sempena bulan barakah ini kami bawa anda meninjau-ninjau masjid-masjid di serata Singapura serta panduan kesihatan dalam segmen Jaga Makan, Jaga Badan, semuanya dalam edisi khas Detik Rahmat Ramadan. Dalam episod pertama ini kami bawa anda di sekitar kawasan Kampung Glam dan juga Masjid Sultan. Bagaimana suasana dahulu membentuk kawasan hari ini? Di sinilah bermula bazar. Orang kampung ni bila waktu Ramadan, jadi tiap-tiap rumah tu dia buka pintu, dia keluarkan meja dan dia sediakan hidangan untuk dijual. Saya dalam umur 7 tahun dah start buka gerai depan rumah betul. Mak saya masaklah kuih-kuih itu semua. Jadi saya yang menjajakanlah. Kawasan Kampung Glam yang kaya dengan sejarah ini membawa pelbagai nostalgia, terutama bagi Cik Muslimah yang membesar di sini. Suaminya, Encik Nasir pula, ialah mantan anggota Lembaga Pentadbir Masjid Sultan. Sepanjang Busra Street ni dipanggil Kampung Haji. Kampung yang sebenarnya Kampung Haji. Pasal dulu orang haji kan, nak pergi haji kan semua datang sini untuk urusan. Sebab zaman dulu masjid tak ada buat iftar kan, cuma bubur. Jadi orang yang datang sini untuk solat maghrib dan isyak dapat buka puasa kat sini sebab ada jual banyak hidangan. Jadi itulah mulanya lah. Berkhidmat sebagai relawan selama lebih 2 dekad, Encik Nasir berkongsi bagaimana Ramadan dahulu disambut di Masjid Sultan. Dari zaman dulu pun kita orang-orang kampung ni lah yang jaga masjid ni kan. Orang-orang Busra Street. Kita buat cuci masjid semua kan. Tiap-tiap bulan. Jadi bila masa Ramadan tu kita buat apa, kita tengok orang-orang yang datang sini yang buka puasa, tengok kesian lah, cuma dapat bubur sama 2 biji kurma. Jadi di kalangan kita volunteer, kita kata okeylah, mari kita collect derma, siapa-siapa nak derma, kita collect, kita start buat jamuan untuk orang buka puasa lah. Semangat bergotong royong terserlah di kalangan relawan masjid sehingga jamuan iftar menjadi sebahagian budaya Masjid Sultan setiap kali Ramadan. Satu lagi kemestian ialah pengagihan bubur lambuk. Bila Pak nak ambil bubur tu beratur, tapi yang beratur angkut tingkat. Dan kita main-main. Masa tu umur dalam 4-5 tahun, kita dah collect bubur je lah masa ni. Jadi bila dah azan, asar baru kita beratur semula. Dahulu lain, sekarang lain. Juadah yang disajikan tetap sama, tapi cara pengagihannya berubah. Ramadan ini, Masjid Sultan menyediakan juadah berbuka untuk 1,000 orang jemaah setiap hari. Kelainannya ialah mungkin yang menyediakan makanan itu adalah certified food handler. So jadi maknanya kita telah memberikan kontrak pada tahun ini kepada syarikat yang akan menguruskan pengurusan makanan daripada A hingga ke Z. Jadi daripada penyediaan menyediakan bubur dan sebagainya hingga kebersihan. Jadi itu mungkin kelainan setelah COVID yang tidak dapat kita adakan berbuka puasa beramai-ramai selama 2 tahun. Masjid Sultan ialah salah satu masjid bersejarah Singapura. Dengan kubah emasnya, ia mercu tanda kawasan ini. Pada satu-satu masa, Masjid Sultan boleh menampung 5,000 orang jemaah. Tahun ini, jemaah bebas berkunjung sepanjang Ramadan tanpa had sekatan. Kita macam gembira lah dapat bertemu semula
dengan kawan-kawan. Kita jumpa kawan-kawan saudara-saudara. Kadang-kadang dapat jumpa, diorang berkumpul sembahyang kat sini. Orang kampung lama kan. Suasana di sekitar kawasan Kampung Glam juga kembali meriah. Bazar di sekeliling dirancang lebih besar dan dijangka menarik ramai pengunjung. Keunikan pada tahun ini kerana dah dibuka semuanya, kita akan ada bazar di sekeliling Masjid Sultan, ada food truck yang berwarna-warni dan juga kita akan ada light show juga yang akan dipaparkan ke Masjid Sultan. Tidak hairanlah, masjid ikonik ini menarik pengunjung dari pelbagai belahan dunia. Daripada Jepun, Korea, mereka nak ingin tahu kenapa kita nak puasa dalam bulan Ramadan. Mereka tahu yang kita ni berpuasa daripada masa fajar sampai maghrib dan tanpa minuman dan makanan. Kita pun explain lah, bagi tahu mereka. My first time in a mosque, I always thought that is out of bounds, especially for non-Muslims and especially a woman. So today's visit is like, open up my eyes. It's actually very inclusive. It's magnificent, such a big mosque and so well kept for almost 200 years. I also understand that it takes a lot of discipline to fast. I've always enjoyed eating with them when I get invited to the house. It's good that we understand each other's cultures, you see, so we can get along better in this sense. Sepanjang sejarah lamanya, peranan Masjid Sultan turut berubah mengikut keperluan semasa. Ia hari ini bukan setakat tempat beribadat, tempat berbuka puasa dan bertarawih di bulan Ramadan. Masjid Sultan punya fungsi yang lebih mendalam. Kampung Glam ini adalah sebagai suatu tempat yang molek untuk kita semua bersatu, berinteraksi, berbagai kaum untuk mengenali lebih lanjut apa itu Islam, apa itu Ramadan dan apakah itu culture orang Melayu kita di Singapura. Setelah 3 tahun diuji pandemik, umat Islam akhirnya dapat kembali mengimarahkan masjid. Harapan Masjid Sultan agar orang ramai dapat merebut peluang ini untuk sama-sama menghidupkan Ramadan. Tahun ini menjadi tahun yang lebih bermakna dan lebih kita dapat melakukan ibadat dengan lebih sempurna, terutama jemaah dan juga para penduduk di kawasan ini. Ramadan membuka ruang untuk kita mempertingkatkan rohani. Ia juga masa yang terbaik untuk kita memperbaiki jasmani. Selepas ini kita teroka panduan kesihatan dalam segmen Jaga Makan Jaga Badan. Terus bersama kami dalam Rahmat Ramadan. Ramadan adalah bulan yang mulia dan teristimewa. Berpuasa adalah amalan utama di bulan suci ini. Namun bagi sebilangan golongan, bukan mudah untuk tidak makan dan minum sepanjang hari. Ini terutama bagi golongan yang berpenyakit kronik. Apa amalan terbaik bagi mereka? Ikuti paparan dalam segmen Jaga Makan, Jaga Badan. Kakak kena serang strok. Kakak ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Kakak seharusnya setiap kali ubat sebelum habis tu kakak kena beli. Tapi masanya kakak terlampau rushing, hari-hari bekerja. Kena urus kedai, urus suami. Jadi kakak tak makan ubat, tak beli ubat, makanya kakak kena sakit strok. Kakak kena pun waktu tu tengah jualan. Kakak muntah, kakak mabuk. Dari gerai bergegas ke rumah. Beginilah rutin seharian Cik Aisyah 59 tahun yang menghidap angin ahmar. Suaminya pula lumpuh. Kakak kena dalam tahun 2018.
Kakak memang tak boleh terima. Sebab apa? Memandangkan suami kakak sakit. Memang tak ada orang suka sakit, Musya. Masalahnya tu kalau suami kita sihat, kita sakit lain cerita. Sebab untuk keadaan suami kakak kena mandikan dia, uruskan dia, pampers semua. Kalau untuk pas urin pun dia tak boleh normal. Dia kena pakai urine bag. Alhamdulillah. Tadi follow lah. Tak apa. Abang tak payah beli bazar. Syah pergi. Abang tahu-tahu beli bazar. Untuk puasa pada mula tahun yang pertama tu doktor cakap kakak tak boleh puasa. Sebab kakak kena jaga ubat. Jadi makan ubat tak boleh miss. Satu hari kakak kena makan 3 kali. Pagi, petang, malam. Jadi doktor cakap buat masa tu kalau boleh jangan puasa lah untuk kesihatan kakak. Jadi kakak kena jaga ubat lah, makan siang hari kakak tak boleh puasa. Cuma suami kakak je yang puasa, kakak uruskan dia. Walaupun kakak jualan, tapi sebelum berbuka memang kita dah tutup kedai dah. Sungguh pun tidak larat berpuasa. Cik Aisyah menyiapkan makanan sahur dan iftar untuk suami tersayang. Terima kasih. Sahur, kadang-kadang selalu dia tidur sini. Saya kejut lah. Kejut dia bangun. Masa sahur dan ada kari besar. Alhamdulillah lah. Nanti bila time jualan sebelum maghrib dia dah naik lah. Dah siap-siap masak-masak. Kadang-kadang beli. Kalau tak jualan dia masak. Kalau jualan beli kat bawah. Lepas solat maghrib boleh makan berat. Namun sejauh mana ia selamat untuk berpuasa bagi pesakit kronik? Soalan tersebut kita ajukan kepada Dr. Elis Sabrina, narasumber tetap Rahmat Ramadan musim ini. Agama tidak pernah memberatkan umatnya, ya. Jadi jika anda mempunyai penyakit kronik di mana adalah susah untuk anda berpuasa yang membuatkan kemudaratan, anda tidak digalakkan untuk berpuasa. Anda cuba berjumpa dengan doktor keluarga anda yang telah menjaga anda selama ini untuk merancang dari segi pemakanan, dari segi pengambilan ubat, dari segi nak mengurangkan komplikasi jika kita berpuasa. Bagi Encik Sumarno, beliau mula berpuasa apabila mendapat lampu hijau dari doktor. Baru-baru saya kena tu, saya tak boleh puasa pasal saya makan ubat neurobion. Sejak sakit tu dalam 5 tahun tu, 96, 5 tahun tu saya boleh puasa. Alhamdulillah boleh puasa. Cukup sebulan puasa. Kadang-kadang puasa 6 pun alhamdulillah. Aku akan jaga kau puasa, apa yang termampu aku boleh bagi. Kakak cuba juga. Cuba bangun sahur, bagi suami makan. Kakak pun cuba puasa. Tapi mabuk tu datang. Mabuk datang. Jadi kakak teringat apa yang doktor kata. Bukan kata nak percaya dia tidaklah kan. Semua serah pada Allah Ta'ala. Jadi masalahnya sekarang kakak kena jaga kesihatan kakak. Bila berpuasa, kita hanya makan 2 kali saja kan. Jadi pada saya, jika saya hanya dapat makan 2 kali, saya nak pastikan apa makanan saya yang saya masukkan dalam badan adalah makanan yang terbaik untuk saya. Dari segi kesihatan, dari segi tenaga. Jadi makanan yang baik ialah makanan yang seimbang. Menurut Dr. Eli, jika dilakukan dengan betul, puasa membawa banyak manfaat dari segi fizikal dan mental. Apabila kita berpuasa tu, kalori pemakanan kita tu berkurangan. Jadi dengan itu kita dapat mengurangkan berat badan dan juga ia dapat mengawal tekanan darah kita. Juga apabila dari saintifik dia lihat mereka yang ada kencing manis, darah tinggi, kawalan penyakit mereka lebih baik apabila mereka berpuasa dengan cara yang selamat. Menyedari kepentingan kesihatan, Cik Aisyah merubah gaya pemakanan dan kini menyediakan juadah yang lebih sihat untuk suaminya.
Kalau boleh 2 kali makan sahur atau iftar tu mesti seimbang lah. Pastikan bila sahur atau iftar tu ada serat-serat buah-buahan dan sayur-sayuran. Kedua, kita harus tingkatkan cecair dalam badan. Kita cuba makan air. Bermakna kita makan makanan yang banyak air seperti sup-sup atau buah-buahan yang penuh dengan jus. Memang bukan mudah saudara untuk kita jaga makan, jaga badan di bulan suci ini kerana terdapat pelbagai juadah yang begitu menyelerakan sehingga rambang mata dibuatnya. Sebagai contoh, nasi mandi ini. Tahukah anda ada lebih 400 kalori bagi nasi mandi? Jadi apa panduan kesihatan untuk berbuka puasa? Kita tanyakan kepada doktor kita. Jadi apabila bila berpuasa kita kan aktiviti kurang sedikit, jadi pemakanan pun tak payah begitu banyak untuk nak kadar apa yang kita tak makan. Jadi yang penting saya rasa kita bila berpuasa gunakan masa untuk iftar tu selain daripada makanan yang seimbang, gunakan waktu iftar itu makan secara jangan kelam kabut, jangan kelam kabut. Dan apabila kita berbuat demikian, kita tak makan banyak sangatlah. Sihat itu kaya, sihat itu anugerah. Semoga Ramadan dapat menjadi pemangkin bagi masyarakat ke arah gaya hidup lebih sihat. Saudara, minggu lalu umat Islam Singapura kehilangan tokoh agama Ustaz Ali Muhammad. Pelbagai sumbangan dan jasa yang ditinggalkan oleh Allahyarham menerusi pelbagai peranan yang digalasnya. Dalam paparan berikut, kita singkap sumbangan Allahyarham Ustaz Ali Muhammad. Satu kehilangan yang amat besar. Bukan saja untuk masyarakat Melayu Islam di sini, tetapi juga untuk Singapura. Gambaran yang rata-rata dikongsi semua mereka yang mengenali Presiden Emeritus Kumpulan Pemulihan Keagamaan RRG, Ustaz Ali Muhammad yang meninggal dunia Jumaat 17 Mac lalu. Walaupun keadaan kesihatan beliau itu menurun, tapi semangat beliau itu untuk berbakti, itu yang kita hargai. Beliau selalu menanyakan kepada saya tentang masjid, tentang RRG. Itu menunjukkan semangat beliau, perjuangan beliau itu dibawa sampai ke akhirnya. Jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Khadijah yang begitu rapat dikaitkan dengan dirinya setelah berkhidmat selaku pengerusi selama hampir 30 tahun. Selain keluarga dan kenalan, ramai tokoh pemimpin turut hadir bagi memberikan penghormatan terakhir. Antara mereka, Menteri Kanan Teo Chee Hean, Menteri Ehwal Dalam Negeri Khairul Mugam, Menteri Ehwal Masyarakat Islam Mas Agus Zulkifli serta Mufti Negara Dr. Naziruddin Muhammad Nasir. Semangat beliau, pengorbanan jasa beliau yang amat luar biasa, saya kira sukar sangat untuk mencari pengganti dan merupakan satu kehilangan yang sangat besar. Pemergian beliau sebagai amanah kepada kita yang masih lagi hidup untuk meneruskan perjuangannya dengan sebaik-baik mungkin dan melakukan yang terbaik bagi masyarakat kita. Banyak sumbangan dan jasa yang telah disumbangkan Allahyarham Ustaz Ali Muhammad menerusi pelbagai peranan yang digalas. Allahyarham juga telah menerima pelbagai pengiktirafan bukan sahaja di peringkat masyarakat Melayu Islam, malah juga di peringkat kebangsaan. Dalam catatan di laman Facebook beliau, Presiden Halimah Yaakob mengenang jasa yang ditabur Allahyarham Ustaz Ali, terutama dalam menubuhkan Kumpulan Pemulihan Agama RRG. Mengutus takziah kepada anak Allahyarham, Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata, sumbangan Ustaz Ali Muhammad penting dalam membina kepercayaan bersama antara umat Islam Singapura dengan mereka yang bukan Muslim, serta mengukuh keharmonian kaum dan agama di Singapura. Kalau dinamakan perjuangan itu, tidak ada sudahnya. Perjuangan yang diteruskan supaya kemakmuran negara tidak tergugat oleh radikalisme dan ekstremisme. Itulah yang cuba diusahakan Allahyarham menerusi Kumpulan Pemulihan Keagamaan RRG di mana beliau bertindak selaku pengasas serta pengerusi bersama kumpulan itu yang bermarkaz di Masjid Khadijah.
Memasuki 2 dekad, RRJ telah berkembang dengan 13 anggota sahaja pada asalnya kepada hampir 50 anggota kini. Jasa dan bakti Allahyarham Ustaz Ali diiktiraf negara dan beliau dianugerahi Pingat Bakti Masyarakat, Bintang Bakti Masyarakat dan Pingat Jasa Gemilang. Pada 2017, Allahyarham turut disanjung menerusi anugerah tertinggi MUIS, Anugerah Jasa Cemerlang. Singapura turut kehilangan sebutir lagi mutiara bangsa dengan pemergian Allahyarham Kapten Bersara Syamsuddin Syadan yang menghembuskan nafas terakhir pada usia 90 tahun 14 Mac lalu. Allahyarham merupakan Sarjan Meja Regimen RSM yang pertama dilantik bagi Batalion Pertama Negara Regimen Infanteri Singapura 1 SIR. Beliau juga menjadi RSM Perbarisan semasa acara Perbarisan Hari Kebangsaan yang pertama pada 1966 selepas Singapura berpisah dari Malaysia. Pada 2015, Allahyarham kembali menyertai Perbarisan Jubli Emas Singapura dalam segmen khas yang menjunjung budi golongan perintis. Saya menghadirkan diri bukan untuk apa-apa, untuk menghadirkan bangsa Melayu. Jadi tak ketinggalan. Orang lain boleh buat, bangsa Melayu pun boleh buat. Jadi itu saya punya kegembiraan pada saya. Dalam catatan di laman Facebook beliau, Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata, pencapaian dan nilai-nilai yang dipegang teguh dan diperjuangkan oleh Allahyarham akan terus dikenang. Seorang lagi pemimpin yang turut menyanjung Allahyarham ialah Menteri Pertahanan Dr. Ng Eng Hen yang menyifatkan Kapten Bersara Syamsuddin sebagai ikon hebat dan peran contoh yang harus diteladani. Allahyarham Kapten Syamsuddin dikurnia anugerah Pingat Perkhidmatan Awam pada 2010. Anugerah drill terbaik juga dinamakan Trofi Cabaran Syamsuddin bin Syadan sebagai satu penghargaan kepada beliau. Semoga paparan rahmat Ramadan minggu ini membawa manfaat bagi kita semua. Dengan itu, selamat menunaikan ibadah berpuasa.